on, dan saya yakin benda ni saya tak nak pun masyarakat netizen yang membuat ulasan, biar mahkamah yang akan buat ulasan tentang apa yang telah berlaku pada hari ini. Sekian. Saya rasa ini persoalan pihak kami, dan kami ingin menanya orang yang lebih pakar lah dalam bidang ni, iaitu Tuan Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya address ini, saya cuma nak beritahu pada kawan-kawan, kenalan-kenalan saya yang hantar mesej. Dia orang mahal, dia tak ada duit. Siapa yang ikhlas berjuang, dia boleh bersama dengan dia. Saya address di situ dulu lah. Saya cuma nak beritahu kawan-kawan kat luar sana, saya tak berminat ni apa nak gaduh sana gaduh sini ya. Apabila dua orang bertelaga, fungsi kita ialah mendamaikan. Jadi di sini saya kenal Syah, saya kenal Gempur tu masa mula-mula dia buat tu Gempur tu masa mula-mula buat, itulah pelibatan saya datang jumpa, kata nak buat satu gerakan platform untuk membanteras penipuan terancam, minta pendapat saya menganalisis jenayah. Jadi ramai orang datang minta apa pandangan kita, bagi kita sokong apa-apa yang nak buat untuk kebaikan masyarakat, untuk orang ramai. Di situlah awal pelibatan saya. Kemudian daripada sini saya pun nak cakap ni, Datuk ada bayar saya ke tak? Saya bagi tahu depan-depan saya tak bayar walaupun 1 sen, sebab saya ni bukan saja telah pihak-pihak yang mengenalkan saya ni dah hantar SBRM, dah hantar JKM, KKM, semua di bawah kapal pengarah jurusan, dan tuan ni sendiri tidak ada memenangkan sesiapa, dan saya tak bayar walaupun 1 sen kepada sesiapa, termasuk tuan ni. Dan saya berterima kasih kepada tuan ni untuk orang kata memperbaiki. Saya sendiri nak berjumpa dengan pihak belah sana, apa salah saya? Janganlah bayar, jumpa face to face. Dan tuan ni kata orang ni sikit-sikit nak memperbaikkan keadaan. Itu saja, dan saya tak ada bayar 10 sen pun kepada Tuan Kamal. Kalau 10 sen pun tak ada, 20 sen pun tak ada lah ya. Jangan kata juga. Jadi saya kena letak dalam perspektif lah. Saya datang bukan kerana dia bayar atau tidak. Jadi saya tak berminat dia. Yang saya minat ialah fakta dan kebenaran. Kerana apa? Satu di sini dibuat secara terbuka. Siapa-siapa boleh datang, baiklah. Saya kata kalau perlukan penjelasan, supaya ada orang yang tak jelas sebenarnya apa prosedur pun. Kemudian tu, bila penipuan terancam ni, kita agree. Kemudian ada satu ketika di mana apa yang dibuat itu tidak konsisten. Bila tidak konsisten, kami sepakat sebab kata yang ini kita buat secara individu lah, tak boleh buat secara kumpulan. Sebab ini bukan kes macam skema besar dan sebagainya ya. Ini bukan adik kanamnya. Jadi you nak buat, you buat secara personal. Jadi Syah daripada viral kini ini dia buat secara personal. Dari semasa ke semasa dia minta juga bantuan saya, pandangan saya, dan saya bagi pandangan. Saya kata kalau dia nak buat ini begini. Okeylah. Tibalah kepada satu ketika wujudnya kes Wani ini. Saya dengar, betul. Dan kita boleh percaya. Ini sifat orang semua akan percaya. Tetapi kita mesti mempunyai pemikiran yang terbuka. Kita mesti menyelidik dulu maklumat yang dibagi. Sebab kualiti maklumat ini yang akan menyebabkan sama ada kisah ini betul ataupun tidak. Saya dah 20 tahun, saya dah tahu dah tengok orang macam mana dia punya kelibat perangai apa semua. Saya tak mau terpalit dengan kontroversi. Semua orang tahu yang saya akan cakap benda yang betul lah. Baik. Bila jadi isu ni, dia cakap Wani cakap macam ni, macam ni. Saya pun mula-mula kata iyalah ni, kalau betul ni keadaan memang betul dia teraniaya lah. Ya, Tuan Kamal jumpa saya dulu dengan cara orang cakap kuat lah macam tu. Sombong lah, marah. Tanya balik. Ini Alex Sukri ni. Ni, baru 2 kali boleh jumpa tu. Kejap lagi saya cerita tarikh pertama saya jumpa dia 21 November. Ini hari ni tarikh kedua. Sebelum ni saya kenal dia kan. Saya pun kadang-kadang menyampah dia kedik juga, tapi benda betul kita kena cakap betul, minta maaf Benda betul kita cakap betul. Saya macam Yora, ni cerita betul, minta maaf jadi neutral. Bila bawa kes Wani tu, saya tengok ini dah lain. Kemudian bekas-bekas pekerja Datuk pun ada di belakang. Feed information tu datang daripada situ lah. Bagaimana dia mencorakkan apa semua. Tetapi dengan pengalaman saya, dulu saya kerja wartawan.
sebelum anda semua ada yang belum lahir pun saya kerja wartawan, juru gambar lagi kan. Kemudian baru saya masuk perkhidmatan keselamatan. Di situ saya pun ada buat siasatan. Jadi bila kita nak menyiasat, kita kena dengar dua pihak. Semua sekali orang akan dengar dua pihak depan. Jadi bila dia kata dia mula saya curiga tu. Bila kejadian tu, Wadi kata macam ni, dia orang campak kontrak, campak kat muka apa semua. Ni cerita bagi kat saya ni. Bagi saya mesti hearsay. You kata dia campak. Dia saya percaya. Mana kontrak tu? Ni saat pertama yang saya ragu bila saya kata, mana kontrak tu? Dia dah koyak bawa balik. Koyak bawa balik Dah bawa balik Koyak dah bawa balik. Okey, kontrak tu tak ada, dia dah bawa balik. Okay, fine. 3 hari lepas tu, tiba-tiba kontrak tu wujud balik. Okay. Kata macam mana? Dia dapat kontrak daripada mana? Saya tanya pada Syah. Dia kata dapat daripada Wani. Macam mana Wani 3 hari lepas bila tanya tak ada? Dia kata dia terlupa. Oh, okay. Now I have my doubt. Ni saya ragu. Kemudian ada seorang lagi kawan saya nama Mahmud. Sama juga, kita diberi naratif bahawa keadaan ini adalah pendidasar dan bangsa. Sehinggalah Mahmud telefon sendiri kepada Wani dan memaklumkan secara kumpulan Wani cuma nak satu, dilepaskan daripada kontrak. Kita ni lain ni. Sampai bila Mahmud bekas ahli juga dalam tu, dia cakap, saya telefon Wani kata dia nak lepaskan kontrak ni, yang lain-lain gila-gila ni tak ada pun. Bila ini dia bawa to the table, kami semua, pada masa itu berlaku percakapan. 2 hari lepas tu baru kata okey lah, bermakna betul lah apa yang Wani nak tu. Tak apalah, perjuangkan apa yang dia nak sahaja. Okay. So, you orang tak tahu kan pasal apa yang dia nak awalnya. So now kita fast forward. Satu hari bila dapat maklumat ni, saya selaku yang bertanggungjawab, yang ada pengalaman ni, saya pun kontak seorang kenalan kita kenal orang tu, dan kami berdua berjumpa. Saya masuk K1 lah. Pun nyampah betul. Betul. Tak ada cakap baik marah terus. Tak ada Tan Sri dan Sri. Tak ada. Saya masuk jalan. Saya ni nak natural ke apa nak neutral. Saya tak peduli dia betul ke, siapa salah ke, siapa betul, saya nak tengok fakta. Itu je pegangan saya. Okay? So dia pun tunjuk. Saya kata saya examine all evidence yang dia bagi. Satu, dia cakap macam ni, show me otherwise. Show me otherwise. Jadi dari situ kita boleh membuat tanggapan bahawa maklumat yang dibagi itu tidak berasas, apa yang disampaikan tu credibility-nya tak ada, sama ada telah disaring atau dibentuk bagi menyatakan keadaan ini adalah seperti ini, sedangkan realitinya tidak begitu. Jadi kita fast forward lagi sekali, habis 21 hari bulan 21 saya ada bukti 21 hari bulan jumpa, ada envelope dalam beg saya tu, tarik. Sebab saya tengok rakaman tu dengan penuh. Kan ada orang cakap tu dah edit, yang mana bagus untuk dia, itu dah dipakai. Ni, saya nak beritahu, saya tengok rakaman penuh. Yang you tengok tadi perhaps is edited, tapi dia penuh adalah consistent dengan apa yang ada di sana. So, dengan pengetahuan itu, pada 29, kalau saya tak silap saya kena rujuk tarikh, 27 atau 29. Siap. You have to know this because it's very important and critical dalam ini. Okay, pada 27 hari bulan dari Jumaat jam 4.41 saya pergi berjumpa dengan saudara Syah Bayraqini dan isterinya duduk. Sebab dari hasil perbualan dengan Datuk Ali Shukri, bila saya nyatakan sebenarnya apa yang Wani perlukan, dia nakkan ialah dilepaskan dari kontrak. Jadi bila kita berbincang, ada ruang untuk itu berlaku. Datuk Ali kata, bawa lah dia orang datang seperti kita bincang. Tak ada masalah, dia kata. Dia tak kisah kalau itu, tak ada masalah. Dan kontrak pun habis apa sebenarnya? Dah, itu dia. Baik, saya beritahu Syah apa yang hasil perbualan dengan Datuk Ali Shukri. Kita cakap dengan Tuan yang kami bersedia untuk berjumpa. Ada kan kita cakap berjumpa, tetapi this is where tadi saya beritahu. Dia cakap, okey boleh berjumpa, tak ada masalah, bawa lah dia orang jumpa, kita bincang baik-baik kan, kita selesai kalau itu yang dia nak, tak ada masalah. Baik, saya beritahu tu, 2 jam saya duduk di situlah, restoran tu. Kita beritahu keadaan sebenar, beritahu. Sehinggalah persetujuan dicapai, kalau itu objektif yang terbaik untuk Wani, okey. Kan? Bolehlah, itulah, setujulah untuk diselesaikan cara itu. Bahkan, ini ya, dengan baik-baik, bahkan
saya beritahu kalau besok dah selesai untuk semua pihak, baik cakap macam ini je, dah alhamdulillah dah selesai, selamat maju jaya. Baik lagi ni setuju kan? Okey, kita boleh letak semua pihak. Jadi nampak cantik lah konflik resolution tu. Wani dapat apa dia nak dan semua orang reputasi bagus. Hari Jumaat baru ni saya pergi ke kerja. Habis meeting saya tengok dalam grup Gempur ni, WhatsApp ni. Ya, saya penasihat dia masa tu, saya tengok-tengok. Saya kata apa hal ni? Kenapa PC macam ni? Jadi saya tanya kepada salah seorang dalam tu. Saya kata, untuk tanda identifikasi saya kata I je lah. Saya tanya, siapa buat PC ni? Kenapa jadi macam ni? Dia kata tak tahu, sebab dia orang yang handle PC ni. Saya cuma organize, tapi cara handle. Saya tanya Syah sendiri pun, ni PC ni kenapa? Why? You know why? Kenapa saya tanya? PC dibuat berapa bulan? 27 hari bulan. Okay? You dah tahu ada penyelesaian. So saya orang bodoh ke? Bodoh ke saya? You guna saya pergi jumpa nak selesaikan konflik apa. You exploit saya ke? Saya tak pandang macam itulah. Tetapi bila you dah tahu ada jalan penyelesaian untuk klien you dah tahu dah, ya? You dah setuju dah, tiba-tiba you buat PC seolah-olah kita tak ada apalah, tak ada effort daripada adik sendiri nak selesaikan ni. Oh, ini tak betul. Faktanya, ya, 4 hari bulan, 27 hari bulan tersebut dia dah tahu dah masalah ni selesai. Tapi kalau you tengok PC tu, you tengok kan apa cakap dalam tu? Kita nak minta dua Datuk ni, kita nak selesaikan, lepaskan Wani daripada kontrak dan kita nak minta pampasan. Come on. You dah tahu lebih awal dia setuju. Kenapa you buat PC macam itu? You seolah membentuk persepsi bahawa ni bertepuk kena salah selalu. Kalau tak ni raja konten, ada yang tulis raja konten tu ni lah. Okay? Raja konten ni lah. Ini dia memang kaki drama lah apa semua gini. Kalau you jujur, tak perlu buat PC tu sebab klien you dah dapat apa nak. So pada masa itu saya bertanya Gempur ni perjuangan apa? You bela klien tu, you bela emosi you. Saya secara jujurnya saya tak tahu apa maksud grup Gempur. Saya tak tahu mereka siapa yang terlibat dan saya hanya tahu ada bekas kaki tangan saya ni. Dia ni berniaga dan nak populariti, sanggup menuntut semua. Dan you tak boleh cakap tu tak? Saya tak cakap. Tak boleh, saya boleh. Okay? You tak boleh. Okay. You boleh cakap setakat bekas kaki tangan. Saya boleh namakan dia. Okay? Nama siapa? Nama dia siapa? Saya tak tahu jumpa tapi kita tahu dalam tu maklumat dia beritahu saya Mel kata macam ini. Tak tahu Mel Gibson ke kan? Tapi kalau ikut dalam tu pelatih lah. Ada 2-3 karakter lagi semua bekas-bekas tu. Dan saya pesan pada kenalan saya pesan pada Syah. Saya kata Syah, kalau you nak jadi penyiasat, you jangan dekat sangat dengan subject matter you. Bila you dekat, emosi you akan terganggu. Sebab dia akan influence the dynamic. Exactly apa yang saya cakap berlaku. Right? You tak boleh terima keterangan tu, you kena selidik. Dan sebab itu, bila saya datang, saya tengok all the evidence. Saya kata, hari ini saya kena beritahu faktanya. Apa yang anda lihat, bagi saya, dengan pengalaman saya kata credibility itu diragui lah. Bila hari ini you kata dengan saya, kontrak tak ada, 3 hari lepas tu muncul, you lupa, very convenient. Okay? Lepas tu, bila lagi berlaku laporan polis tu, pada 13 hari bulan sekian datang, kemudian marah saya, saya takut terjadi apa-apa hal pun. Tak puas hati, repeat balik pada 19 hari bulan, report 19 hari bulan tulis pada 13 hari bulan gini. Datin Syahida, Kistina, Bab Alif Supri. Okay? And do you know kat bawah tu tulis apa? Ada benda yang tak konsisten dengan report itu. Harap-harap jangan kena report palsu lah. Sebab dalam tu ada benda yang disebut yang tak betul, tak konsisten. Sebab rakaman yang anda lihat tadi memaparkan sebaliknya. Okay? You cerita kat saya, dia campak kat muka. Bila saya examine the evidence penuh, tak ada pun campak, letak macam ni. So, what kind of things yang berlaku? Daripada situ, kita tengok. Saya pun tahu Presiden netizen negara pun cakap benda yang sama dekat situ kan. Jangan manipulit orang apa semua. So, this is where pelibatan saya untuk memberi pencerahan bahawa ini adalah tindakan individu
dan bukan tindakan kumpulan gempur. Petang dan malam pada hari yang sama, Jumaat baru ini 4 November, saya telah meninggalkan grup itu. Saya kata sehingga you sedia bekerja secara profesional dan rasional, okay, dan saya akan mempertimbang semula. Ya, ini keadaannya. Jadi kita fact dengan fiction adalah dua perkara yang berbeza. Okay? Mungkin ada orang terlampau marah kepada Dato' Seri Ali Shukri ni, kan? Sehingga kita kadang-kadang terlalu dengan fakta. So nasihat saya, anda nilailah sendiri apa yang hari ini, nilai sendiri quality of the evidence, apa yang saya sampaikan, anda pertimbanglah sendiri, kan? Apa itu kebenaran, bukan siapa salah, siapa betul, yang mana satu kebenaran. Saya meletak dalam naratif supaya anda tahu, supaya kita semua jangan diperbodohkan. Okay? Tak kisahlah siapa nak bodohkan kita, tapi jangan diperbodohkan kerana fakta adalah segalanya. Okey, ada soalan? Tuan, okey, dari penerangan Tuan tu ada boleh dikatakan wanita sendiri dieksploitasi untuk disensasikan oleh pihak ketiga. Adakah benda tu yang Tuan cuba sampaikan? Sama ada motif untuk dieksploitasi atau tidak, ya. Setiap media, saluran media mempunyai kaedahnya sendiri, ya. Kalau dia kata dalam bentuk eksploitasi, ada tak dia? Saya fikir pada satu ketika, saya fikir, ya, kita atau orang ini atau kumpulan ini sedang mengeksploitasi wanita. Pada satu ketika, masa saya syak credibility maklumat tu, saya kata jangan sampai kita pula dieksploitasi oleh wanita. Ya, because you boleh cakap ini dia pecah rumah, tetapi kita mesti periksa faktanya. Akta keterangan memberitahu keadaannya begini. You tidak boleh menggunakan undang-undang hanya berpihak pada you. You tidak boleh menggunakan perisai agama, doa orang-orang yang dizalimi, kan Allah akan makbulkan. So apa kata, takkan you melihat dia saja layak. Kalau misal ada orang sedang dizalimi dan dia mendapat perlindungan Tuhan, doa dia makbul, bukankah kita sedang menyaksikannya juga? You tak boleh petik agama itu sikit-sikit yang mana melindungi you. You kena lihat benda betul. Jadi itulah. Saya tahu kadang-kadang ditulis sana tu adalah terbias. Sehingga hari ini, kita maaf, ini for the record, sehingga hari ini, sehingga ada bukti lain yang mengatakan otherwise, apa yang ditulis dalam tu, it's about you. Jadi saya cakap, saman saya saman lah, tapi saya cakap benda yang betul. Pada pandangan saya, opinion saya, apa yang tulis di viral kini itu, sehingga ada bukti lain yang membuktikan itu adalah individu lain, apa yang ditulis dalam tu, raja konten ini drama. Kenapa dia ini? Saya tak kenal pun siapa dia. Ini saya tak tanya dia kenapa dia tak suka lah. Tapi itu saya kata tadi tu, mungkin like you said tadi lah, ada orang ada strategi dia untuk melariskan, ada yang ini. Tetapi bila you menyiasat, you perlu teliti dan you perlu dietol, dan itu yang berlaku pada saya. Bukan saya tinggalkan kawan saya, mereka bagus, mereka boleh lagi dibimbing, tetapi bila tersilap jalan seperti ini, anda sendiri tahu, anda semua wartawan, kan? Saya bekas wartawan, kita ada etik kita sendiri, dan kalau belum sampai ketika, berhati-hatilah bila menulis, sebab dia boleh mendatangkan persepsi yang berbeza, satu, naratif yang salah, dua, dan berisiko tindakan undang-undang boleh diambil pada kita. Adakah saya telah menjawabnya? Ada soalan untuk saya? Dan saya rasa saya sedar saya bukanlah kegemaran rakyat Malaysia seperti Edit Liu, kan. Saya ni orang-orang yang sering kecam, tetapi kalau ada yang tak puas hati dengan saya, dan saya tahu grup ini ada segerombolan yang cuba menjatuhkan saya dalam berbagai aspek. Saya nak beritahu, saya telah diserbu oleh baru-baru ni daripada JKM mengatakan saya ni simpan anak bawah tanah. Pengarah datang cek, cantik bawah tanah awak, cantik bawah tanah awak ya, lekor ada rumah. Lebih sambungnya? Boleh. Bila dapat maklumat mengatakan anak, salah seorang anak yang peliharaan binah tu diletak di bawah tanah, tidur sana terbiar, right? Saya kan dalam grup dulu, so saya dapat dulu dia beritahu ini. Dan apa tindakan internasional, dan I alert kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Petaling. Baik,
Saya beritahu, you dah siasat ni, dah kita pernah siasat, pegawai pelindung pernah datang, kita pernah siasat, okey. Ni, saya kata ya, puan dah check sini, verify semua sekali, very small lah. Sebab benda ni saya fikir dia akan meletup. Okay? Jadi fikir, sebab itu dia datang. Dia datang biasa kan? Tak. Saya tak ada apa nak suruh. Memang itulah proses kita kalau dapat satu maklumat. Selidik dulu, cakap tolong selidik ni betul tak dia dah buat. Sebab katanya tak ada ambil tindakan. Alamak, Kamal Effendi pun takkan kau cakap sini betul-betul kau saya bodoh lah kan. Jadi okey, tolong Jabatan Kebajikan Masyarakat tolong tengok ni file cukup tak, kenapa dulu Salahuddin kes ni kenapa tak charge ni, kenapa ini apa semua, dan dia telah siasat. Jadi kita boleh cakap, saya boleh cakap Bob tak handsome contoh, tapi apa ukuran handsome? Pada mata saya tak handsome, tapi mungkin pada mata orang lain handsome. Samalah bila satu siasatan, pada mata ini salah. Tetapi kita ada criminal law system, kita ada criminal justice system, kita ada standard of proof, kita ada chain of evidence. Betul? Jadi semua tu kena konsisten supaya informasi tadi ataupun evidence tadi pun tidak dapat batalkan. Maksudnya dia memang solid evidence, ya. Itu dia. Terima kasih oleh Kak Effendi. Dan ini saya maklumkan kali ya, saya tidak bayar walaupun 1 sen kepada Kak Effendi. Macam saya cakap, dia datang sendiri untuk menyelesaikan kedua-dua pihak dan saya willing untuk berjumpa. Wani Comel bagi tahu nak berjumpa kena ada banyak wartawan. Takut juga wartawan ni nak ambil cerita-cerita sensasi, selebriti ya. Tapi kalau nak jumpa saya boleh nak berjumpa. Sebab bagi saya tak ada masalah sebenarnya untuk boleh saya baca ke? Boleh saya baca? Boleh. Saya macam besar je. Terbaik sir. Saya tak pernah nanya sir, so good job apa yang difitnah atas saya. Sebab nama saya dan all my posting, you cakap pasal Alif, you need to know where did I put his name over my posting. Okay. Kenapa tak nak reply saya be professional? Aku tengah press conference pun nak reply macam mana ni? Dia tak apa lah, dia saya reply direct lah kan. You cakap saya fitnah orang, prove to me where is the content that is put his name in the posting. Tuan Kamal? Ini Syah, ya, viral kini. Inilah orang dihormati mengkhianati saya. Malam tadi dia dah tulis saya hianati dia. Ini dia cakap tadi, Syah. Syah yang viral kini. Okey. Kan saya cakap tadi terang tak? Faham tak apa saya cakap? Saya punya pemahaman sehingga ada bukti lain yang membatalkannya atau menafikannya, ya. Saya punya pandangan, apa yang dituliskan tu adalah bercakap tentang apa? Al-Syukri. Saya cakap sehingga ada bukti lain yang membatalkannya, yang membuktikannya, to prove otherwise. In my opinion, in my view, that is about Al-Syukri. When you say Asyik Karahan, when you say pasal siasatan bawah boka, ini bayar polis. Ini satu penghinaan, mintalah polis siasat juga kan. Oh, ni dah settle lah dengan polis. Ni settle dengan polis. Ini bukan tuju pada saya, bukan tu. Ni yang malam tadi tulis pengkhianat dulu kawan. Sejak bila berkata benar itu adalah pengkhianat? Cuba beritahu saya. 1 + 1 5 ke? Salah ke kalau saya cakap 1 + 1 2? Saya fikir kalau rakyat Malaysia semua boleh teliti kedudukan yang sebenar, anda pertimbangkan apa yang betul. Apa yang betul. Jadi rakan saya Syah, pelajar Syah, ya, yang tadi bagi mesej saya ada bagus, tapi perlu perbaiki beberapa aspek lagi untuk jadi seorang wartawan. Sebab skill wartawan ni kita belajar. Okey, kita balik kepada Q&A. Ada lagi soalan? Mari kita lihat siapa yang ada kesamaan. Apa hit tu sebenarnya Datuk nak bagi apa sebenarnya? Dan Dia akan gunakan siapa kepada satu pihak tu macam mana sekarang? Okey, saya nak bagi hint, orang nak saman saya. So sekarang ni saya rela untuk disaman. So logik saya volunteer untuk berjumpa untuk menyelesaikannya di mahkamah. Kami tak gentar untuk Kita disaman. akan gunakan sama kepada mana pihak ya? Masa sekarang? I want to go back to the NDA.
seriously, saya tahu kandungan apa dalam kontrak tu. Okay? Saya boleh ulas, dia tak boleh halang saya. Tetapi menghormati NDA tu, ya, macam you beli rumah juga lah, kan? You beli kereta, contohlah, kereta tu hak milik ditutup oleh bank. Pengunya berdaftar siapa? Bank pemilik berdaftar kita. So dia ada klausa-klausa di peranan dia, this I can tell. Tetapi yang lebih mustahak, saya cuma nak beritahu ni, apa dia cakap tadi yang tentang budi bicara tu, I can confirm dan itu termasuk di dalam kontrak tersebut. Without going any further, I can confirm that. Okey, Jadi dah dua ada soalan. pengalaman ataupun tidak ada? Ya. Okey, saya ulas balik pasal kereta, rumah dan sebagainya, duit 3,000 tuntutan di kereta tersebut dah ada dalam agreement dan saya tak nak ulas sebab lawyer saya akan buat tindakan. Saya tak nak cakap banyak-banyak pasal agreement tu. Datuk, adakah tak boleh diselesaikan secara bersemuka? Ya, Tuhan Kita tu. jawab. Daripada 21 bulan dia orang tahu. Saya dah bagi tahu mungkin saya ini kan grup A. Dia grup lagi satu, saya bagi tahu tuan saya ni kalau boleh nak berhubungan secara baik. Ya. Apa yang Adakah usaha dilakukan untuk Dah. Melalui 27 hari bulan tu setuju untuk selesai. Jadi itu saya kata kenapa buat PC. Bila you dah tahu, dah ada setuju untuk selesai dengan cara yang Apa dia sebelah sana? Ha? Bila apa dia sebelah sana? 21 hari bulan saya jumpa di SAS ni. Okay. Kemudian saya tengok evidence tu. Kemudian saya kata apa yang boleh buat dalam keadaan ini, memandangkan klien tu si apa tu W ni, dia nak dilepas dari kontrak. Jadi bila kami berbincang tu ada jalan penyelesaian yang ideal untuk semua. lepaslah, lepas dah. Ya betul. Saya sampaikan pada 27 hari bulan, 4:43 petang, 5 petang lah. Tadi Bucong untuk pandang fikiran, saya beritahu ini. Setuju. Soalan terakhir dia sebelum saya balik, dia kata, adakah Alik Syukri bagi saya duit? Bukan. Syah, hari ini tanya ada tak bagi duit? Satu penghinaan pada saya lah. Okay, tetapi kita ingat budak-budak kan, kenalan tak apalah, kita bagi benefit of the doubt lah. Saya pun kata, saya cakap tak ada lah kan? Kalau ada hari ini, saya peganglah iPhone 13 dan bukan 12 lagi ya. So 21 you dah tahu, 21 saya jumpa, ada penyelesaian 27. Okay, tiba-tiba 4 bulan you buat PC as if tidak ada yang berlaku dan you tak tahu benda tu boleh selesai. Now, how do I'm supposed to react to that? Okay, you bertelaga A dengan B, kita cari jalan damai, ada. Kemudian tiba-tiba you paint the picture as if satu pihak lagi di sini depan ni dia tak peduli, dia arrogant, dia kaya boleh beli semua orang apa semua. Allah Akbar. Jangan tengok dengan mata lah. Mata kita mungkin buta tapi hati takkan buta juga. Pegang kebenaran je, itu je. Boleh anda jawab. Thank you. So last, ini pesanan saya kepada rakan kenalan saya di sebelah sana. Tolong jangan benarkan bekas-bekas pekerja Datuk ni exploit je lah. Saya juga minta rakan-rakan wartawan kita jangan benarkan orang eksploitasi prinsip kewartawanan. Saya nak pesan juga, kalau pelatih Ika ataupun Lisa ada masalah, take your fight to Alik Syukri directly. Ini ada orang yang keluar dalam nama grup tu lah ya, saya mention je. Ketiga-tiga tu, kalau you ada problem dengan dia, take. Jangan guna orang lain for your fight. Siapa sahaja. That's very simple. So itu je saya beritahu. Thank you. Terima kasih Tuan Kapal. Okey.